الحمد لله القائل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk LGBT Tabiat Songsang. Hadirin sekalian, LGBT ialah lesbian, gay, bisexual dan transgender. Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan as-sihab, iaitu perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Gay di dalam agama Islam disebut dengan istilah al-liwat, iaitu orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Pelakunya disebut al-luti, iaitu lelaki yang melakukan hubungan seksual dengan lelaki. Bisexual pula ialah lelaki atau wanita yang melakukan aktiviti seksual bersama mana-mana jantina sejenis atau berlawanan jantina. Transgender pula ialah lelaki atau wanita yang berkeinginan tampil berlawanan dengan jenis kelamin yang dimiliki sehingga boleh menyebabkan transseksual, iaitu mengubah alat kelamin. Perbuatan LGBT ini termasuk dalam perbuatan dosa besar kerana ia termasuk dalam perbuatan keji yang merosakkan kepribadian, moral dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 80 dan 81 yang bermaksud, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Allah telah melarang kaum Nabi Lut melakukan perbuatan ini, tetapi mereka tetap melakukannya. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada mereka dan menterbalikkan negeri mereka, sehingga penduduk Sodom di sebelah timur laut mati atau di Jordan sekarang, termasuk isteri Nabi Lut yang menyokong dan bersekongkol dengan pengamal-pengamal liwat, tertanam bersama-sama dengan terbaliknya negeri itu. Hanya Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang saleh dan menjauhkan diri dari perbuatan homoseks terselamat daripada azab itu. Ulama fiqh sepakat mengharamkan homoseks berdasarkan kaedah fiqhiyah al-aslu fil abda' at-tahrim. Asal pada hubungan seks adalah haram. Ulama fiqh juga sepakat mengharamkan perbuatan lesbian berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah lelaki melihat aurat lelaki lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain.
Dan janganlah bersentuhan lelaki dengan lelaki lain di bawah sehelai selimut atau kain. Dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut atau kain. Riwayat Muslim. Dari dalil di atas dapat disimpulkan bahawa perbuatan LGBT adalah haram hukumnya dan bercanggah dengan syariat Islam. Apa yang terjadi sekiranya lelaki berkahwin dengan lelaki dan perempuan berkahwin dengan perempuan, sanggupkah kita menghadapi bala daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diturunkan kepada umat Nabi Lut? Permukaan bumi diterbalikkan ke bawah perut bumi naik atas dan didatangkan hujan batu ke atas kita. Haramnya LGBT bukan hanya kerana merosakkan kemuliaan dan martabat kemanusiaan, lebih besar lagi runtuhnya sebuah sistem bermasyarakat yang rukun dan harmoni. Allah Subhanahu wa taala juga memurkai tingkah laku lelaki yang mempunyai sifat keperempuanan dan sebaliknya. Sebagaimana hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Allah tidak akan melihat kepada seorang lelaki yang mendatangi seorang lelaki ataupun seorang perempuan melakukan hubungan seks melalui dubur. Riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Riwayat Al-Bukhari. Hadis-hadis ini menunjukkan bahawa lelaki tidak boleh menyerupai perempuan dan sebaliknya, tidak dikutuk oleh Allah perbuatannya itu, melainkan kerana perbuatan itu dilarang. Haram melakukan LGBT bahkan jauh lebih berbahaya dan boleh membawa kepada kerosakan akidah bagi orang yang mempertahankannya. Kecelaruan emosi dan seksual mestilah diselesaikan dengan merujuk kepada nas Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak boleh memperturutkannya dengan hujah akal semata-mata, kerana akal manusia itu terbatas. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang bermaksud, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Justru orang Islam wajib mengikuti panduan wahyu sepenuhnya, bukan mengubah fahaman wahyu berdasarkan logik akal semata-mata, kerana akidah yang benar mesti berlandaskan panduan dan pemahaman terhadap Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Orang Islam wajib menjauhi fahaman dan pemikiran liberalisme selaras dengan keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor yang menyatakan Sisters in Islam, SIS, dan mana-mana individu, pertubuhan dan institusi yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Mana-mana individu atau kumpulan yang menyatakan sokongan terhadap hak asasi LGBT adalah haram, kerana perbuatan yang menyokong kepada kemungkaran boleh merosakkan akidah. LGBT adalah perbuatan yang mungkar dan wajib dicegah. Ia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 67 yang bermaksud, orang-orang munafik lelaki dan perempuan setengahnya adalah sama dengan setengahnya yang lain. Mereka masing-masing menyeru kepada perbuatan yang mungkar dan melarang dari perbuatan yang baik. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa mereka yang tidak mencegah kemungkaran sedangkan dia mampu, maka dibimbangi akan ditimpa azab dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 25, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ
Allah syadidul iqab. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana, yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah maha berat azab siksanya. Sehubungan dengan itu, demi menjaga agama dan akidah umat Islam, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tidak berkenan terhadap apa-apa jenis aktiviti atau perhimpunan mempertahankan dan menuntut hak-hak LGBT diadakan di negeri Selangor. Semua umat Islam tidak boleh melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung terhadap aktiviti mempromosi ataupun kumpulan yang melibatkan apa-apa perkara tentang LGBT. Hadirin yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati tausiah berikut. Yang pertama, kehidupan seorang Muslim mengikut peraturan agama, bukan agama itu diperaturkan secara sesuka hati. Yang kedua, ketaatan terhadap ajaran agama Islam bukan menggunakan logik akal semata-mata, kerana akal itu sangat terbatas. Yang ketiga, Allah yang menciptakan makhluk, maka Allah lebih tahu apa yang baik atau tidak baik ke atas makhluknya. Yang keempat, orang Islam yang beriman dan bertakwa wajib menolak LGBT dan menolak kumpulan liberal yang mendukung tabiat songsang ini. Khalifah Abu Bakar pernah memerintah membakar pelaku homoseksual supaya mereka merasai kepanasan api dunia sebelum kepanasan api neraka. Yang kelima, pengamal-pengamal LGBT dan yang mempertahankannya hendaklah kembali bertaubat, menyesal dan tidak mengulangi perbuatan haramnya. Kecenderungan seks songsang adalah tabiat yang boleh diubah melalui mujahadah nafsu yang berterusan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul munzirin. Dan kami hujani mereka dengan hujan yang membinasakan, maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa orang-orang yang telah diberi amalan. Surah An-Naml ayat 58. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين
اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.